Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini pada Ramadan yang kedua dalam program Majlis Ayah, Ayah Pemimpin Masuk Syurga Sekeluarga, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala selepas kita solat subuh pada hari ini kita ingin melihat kepada cahaya-cahaya untuk ayah-ayah, untuk ibu yang menemankan ayah, untuk anak yang akan bersama ayah untuk masuk syurga sekeluarga. Pada hari ini kita dalam tajuk Dunia Pentas Ujian. Kita bersama dengan dua orang tokoh pada hari ini. Yang pertama Al-Fadhil Ustaz Dr. Syauqi Osman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Dan juga kita bersama Qari pada hari ini Haji Nik Azizan bin Haji Nik Jaafar. Selamat datang Haji. Ya, alhamdulillah. Dan kita ingin melihat kepada apakah realiti. Tajuk kita berkaitan dengan ujian, ya, dunia pentas ujian. Kita saksikan dahulu paparan video untuk kita melihat bagaimana seorang ayah mendepani cabaran ujian dalam kehidupan. Jalan hidup saya dengan Luqman, anak saya nama Luqman, ya, tak seindah yang macam orang biasa lah. Saya kahwin lewat bila dah dapat anak tu saya nak family yang sempurna. Saya, isteri saya, anak saya 2 orang dah cukup, tapi Allah bagi 6 orang, alhamdulillah. So bila kami kahwin dah dapat anak pertama, alhamdulillah, Jasmine, anak saya Nur Jasmine, sekarang dah habis belajar dah. So dapat anak lelaki, alamak seronoknya hati saya ini perfect family saya. So bila dapat anak lelaki dan perempuan, saya dah complete lah, saya tak perlu apa-apa lagi, saya rasa dah cukup dah. Tapi bila dia lahir saya seronok sangat, tapi saya tak tahu rupanya lahir dia tu bersebab simptom autism tu, karakteristik autism tu, sebiji kena kat dia, satu-satu kena. Masya Allah, masa tu kan rasa kecewa, rasa nak marah, rasa macam-macam. Sebab saya nak anak saya sempurna, Allah bagi ni. Nak cerita ni, saya cakap personal sikit, dan kalau kamu tak kena, kamu tak tahulah. Tak bila kena, kamu tahulah maksudnya rasa ni kan. Saya rasa cabaran membesarkan dia itu paling pada saya adalah penerimaan. Saya tak redha dia datang dalam hidup saya. Tapi sekarang ni bila dah jadi macam ni kan, saya toleh belakang, masya-Allah. Ini rupanya Allah bagi pada saya. Ada bersebab, banyak sangat belajar daripada dia. Sekolah benda-benda akademik, sekolah universiti ajar. Life dia yang ajar pada saya. Ini rupanya Allah bagi nak selamatkan saya dekat dunia satu lagi, dan nak ubah cara saya hidup saya, nak suruh saya buat pahala. Kalau dia tak ada, saya tak buat benda-benda ni. Saya tak buat apa. Saya akan terus duit, career. Tapi dia dah ada ni, Allah bagi tu, cakap Allah bagi bersebab. Dia tak bagi buta-buta macam tu, dia bagi bersebab. Dan saya syukur sangatlah. Kalau tahu anak tu dah ada autism, terima and usaha. Terima boleh, tapi kalau tak usaha, tak guna. Kena usaha. Dan tanggungjawab tu, kalau dalam family, jatuh pada siapa? Jatuh pada ayah. So saya tak nak ditanya kejap lagi. So ayah is the crucial part dalam kita punya structure ni. Dia mesti bertanggungjawab. Saya pergi buat talks kadang-kadang dekat mana-mana. Saya rasa 90% perempuan, mak. Ayah mana? Jangan lupa, kita ni ketua keluarga. Ketua keluarga akan dipertanggungjawabkan dunia satu lagi. Begitulah perkongsian daripada Tuan Muhammad Adli Yahya, ya, daripada seorang ayah yang dianugerahkan anak autism sebagai salah satu ujian sebagai seorang ayah.
Mari sama-sama kita melihat kepada surah Al-Mulk ayat 1 hingga 3 untuk sama-sama kita depani, kita maknai apa yang Allah sampaikan untuk menjadi pedoman dan panduan kepada ayah-ayah yang terus memimpin, ingin memimpin keluarga ke syurga. Kita bersama dengan qari kita pada hari ini, ayat surah Al-Mulk ayat 1 hingga 3. Silakan Ustaz. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 1 hingga 3 daripada Haji Nik Azizan bin Haji Nik Jaafar untuk sama-sama kita melihat bagaimanakah panduan dalam Al-Quran dalam surah yang ke-67 pada juz yang ke-29, iaitu bila Allah menyatakan pada ayat yang pertama, Maha Suci Allah yang menguasai kerajaan dan dia maha berkuasa ke atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan maha perkasa, Allah itu maha perkasa, maha pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah, maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat. Kali ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Syauqi bin Osman untuk kita melihat Ustaz kepada ayat tadi dan melihat kepada pengalaman Tuan Muhammad Adli itu sebagai satu perkara yang real, ya, perkara yang real. Allah menyatakan pada ayat kedua, Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji. Kalau boleh Ustaz cerita sikit liyabluwakum itu apa maksud ujian, dan Tuan Muhammad Adli ada package namanya, salah satunya ialah anak autism, ya. Tetapi Allah menyatakan pada ayat kedua ni apa maksud sebenarnya liyabluwakum dan apa sebenarnya realiti hidup di atas pentas dunia ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, kepada Ustaz Tani Azizan dan seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Taala kerana pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama
berada dalam satu program untuk kita membincangkan tentang dunia ini merupakan pentas ujian. Kita nak bangun pagi ni pun, nak solat subuh pun satu ujian. Nak bangun sahur pun satu ujian. Berjaya ataupun tidak berjaya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita merujuk kepada firman Allah Ta'ala dalam ayat yang kedua, Alladhi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah Al-Mulk yang biasa kita baca tiap-tiap malam sebelum tidur. Dan memang warid daripada Nabi SAW, biasanya Nabi sebelum tidur, Nabi akan baca surah Sajdah dan juga Nabi baca surah Al-Mulk. Jadi sebenarnya apa intipati daripada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini? Iaitu pertama sekali bila Allah sebut allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum. Persoalan tadi. Pertama sekali sebelum pergi kepada liyabluwakum, kita merujuk kepada Allah Ta'ala menjadikan al-mauta wal hayah. Mati dan hidup. Itu pertama sekali. Mati dan hidup. Persoalannya, mengapa Allah sebut mati dulu baru hidup? Itu satu persoalan. Sebab tu kalau kita merujuk kepada tafsir Al-Qurtubi, tafsir As-Sa'di, Al-Baghawi, Ibnu Kathir dan sebagainya, mereka menghurai panjang tentang isu ini. Yang pertama sekali, tuan-tuan, kehidupan kita ni bermula dengan tiada, al-adam. Adam, tak ada. Maknanya tak ada, tu matilah. 100 tahun sebelum ini, di mana kita? Sekarang ni 2020, 1920 ataupun 1820. Di mana kita? Tak tahu, tak ada. Jadi kita bermula dengan tiada. Kemudian Allah jadikan kita. Allah hidupkan kita di atas dunia ini. Itu satu pandangan. Pandangan kedua yang dinukilkan juga daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan bahawa al-maut wal hayah itu merujuk apa? Kehidupan di atas dunia ini adalah kehidupan untuk mati. Al-maut wal hayah. Al-hayah itu merujuk kehidupan di akhirat. Yang mana kita akan hidup selama-lamanya. Jadi kehidupan atas dunia ini satu kehidupan yang sementara. Dia tidak berkekal selama-lamanya. Sekejap aja. Dan hak sementara ini dia akan memberi kesan kepada darul baqa, iaitu kehidupan kita yang abadi selama-lamanya di akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiganya, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab apa Allah sebut mati dulu sebelum hidup? Sebab itu para ulama menyatakan bahawa, para mufassirun menyatakan sebut mati dulu sebab untuk kita ingat mati. Sebab bila kita ingat mati, barulah kita akan buat persiapan dan persediaan. Macam sahabat kita tadi yang kita kata mendidik anak autism. Yang di situ pengalaman yang dia dilihat, satu kesedaran, satu didikan anak itu kepada diri dia. Dalam konteks life, kehidupan atas dunia ni. Untuk apa? Macam disebut tadi, untuk bekalan selepas mati. Jadi maknanya, untuk kita ingat mati. Kalau bab hidup ni, insya-Allah kita tak lupa hidup ni. Hari-hari kita tahu nak makan kat mana, nak sahur kat mana, nak pergi bazar Ramadan kat mana. Oh, senang. Tetapi bab mati ni tak ramai yang orang ingat. Sebab tu Nabi SAW menyatakan, akthiru zikra hadhimil ladzat. Perbanyakkanlah untuk mengingat hari yang akan memutuskan kamu dengan kelazatan-kelazatan di atas dunia ni. Jadi, ingat mati tu satu perkara yang penting dalam kita menghadapi ujian yang ada di atas dunia ini. Jadi, Allah Ta'ala ciptakan apa? Mati dan hidup untuk apa? Liyabluwakum. Di sini persoalannya, tuan-tuan. Untuk menguji kamu. Jadi, apa maksudnya? Maksudnya hidup kita di atas dunia ni memang satu ujian. Sebab tu bila mana ada orang mempertikaikan, ada orang mempersoalkan, dia kata, mengapa aku susah? Mengapa aku miskin? Mengapa aku seorang dapat macam ni, orang lain tidak pun? Kadang-kadang seseorang yang dapat musibah, kenapa dia kena COVID? Contohnya, orang lain tak kena aku kena sebab apa? Contohnya. Sebenarnya, kalau kita melihat persoalan daripada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, semua itu sebenarnya adalah untuk menguji. Dan memang Allah Ta'ala ciptakan manusia di atas dunia ini untuk menguji manusia sama ada mereka itu taat kepada Allah
bersyukur pada Allah ataupun sebaliknya. Sebab itu, sebagai kesimpulan yang kita nak sebut dalam mukadimah kita pada pagi ini, dunia ini memang adalah ujian, tempat ujian. Bila mana kita sedar hakikat tersebut, insya-Allah kita tahu ke mana hala tuju kehidupan kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Dr. Syauqi menjelaskan peringkat permulaan ini berkaitan mana tentang realiti pentas kehidupan dunia ini. Allah menciptakan mati, Ustaz ya. Mati ini maksudnya yang Ustaz nyatakan tadi untuk kita selalu ingat, kerana hidup ni memang ramailah yang dah ingat ya. Kalau tak ingat pun memang ingat ya. Nak cari makannya, nak cari sahurnya, tetapi al-maut ini sesuatu perkara yang lebih bijak kalau ia diingati, dibuat persediaan. Dan dinyatakan dalam ayat kedua ni Ustaz tentang istilah ayyukum ahsanu amala, ya, tentang Allah nak menguji siapakah ahsanu ni sebenarnya maksudnya apa, yang terbaik ke ataupun lebih baik sebenarnya dalam ayat ini Ustaz. Pasal ada orang kata kalau dalam kelas kan ada ayah, ada mak yang kata kamu kena dapat nombor 1 kan, mesti jadi terbaik kan. Jadi adakah sebenarnya dalam ayat ini ahsanu ini terbaik ataupun lebih baik? Pasal kalau terbaik seorang je kan, tetapi kalau lebih baik itu banyaklah orang boleh jadi lebih baik. Apa konteks maksud ayat ini sebenarnya? Baik, kalau kita lihat kataan ahsanu itu isim tafdhil. Dalam bahasa Arabnya itu isim tafdhil, iaitu yang melebihkan daripada satu dengan satu. Maknanya bila ada comparison tu, kita kalau boleh lebih baik lagi. Lebih baik. Maknanya kita akan berlumba-lumba. Setiap orang berlumba-lumba akan melakukan kebaikan. Kalau bukanlah mana terbaik seorangnya, dah masing-masing akan berusaha untuk menjadi baik. Jadi dia akan tengok kawan tu baik, dia akan menambahkan lagi baik. Jadi di situ kita lihat ada perlumbaan dekat situ. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kamu untuk melakukan kebaikan. Dan kalau kita lihat juga dah ditanya tentang ahsanu amala tadi, ayyukum ahsanu amala. Allah Taala sebut tentang bila mana dunia ini adalah ujian, Allah uji kita untuk Allah melihat liyabluwakum ayyukum, siapa di antara kamu ahsanu amala, yang paling baik amalan dia, lebih daripada orang lain lagi. Jadi makna ahsanu amala ini diterjemahkan ataupun ditafsirkan dengan pelbagai. Antaranya yang saya nak sebut ialah kata-kata Al-Fudail bin Iyad. Bila mana ditanya tentang ahsanu amala, amalan yang baik, makna amalan yang terbaik, amalan yang paling baik, amalan yang baik tak baik ni, kita tengok diterima oleh Allah atau tidak. Kalau diterima, mana baiklah tu. Kalau tak diterima, contoh Ramadan kita. Ramadan ni baik. Tapi kalau Ramadan kita tak diterima, jadi baik ke tak baik? Itu persoalannya. Kan puasa bagi nak agak, Alhamdulillah hari ni baru 2 Ramadan kan. Baru lagi. Kita semangat puasa ni. Tiba-tiba puasa kita tak dapat apa. Contohnya, baik ke tak baik? Mungkin jadi tak baik. Maka dengan sebab tu amalan kita ini mesti amalan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Fudail bin Iyad bila ditanya kepada dia, apa itu ahsanu amala? Beliau menyatakan, amalan yang baik, amalan yang terbaik, amalan yang paling baik, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amalan yang diterima oleh Allah itu mesti menepati dua syarat. Apa dua syarat itu? Yang pertama aswabuhu, yang kedua akhlasuhu. Amalan itu mesti aswabuhu, yang paling tepat. Maknanya, kita buat itu mengikut peraturan syarak. Mengikut ilmu. Di sinilah perlu kepada ilmu. Perlu kepada majlis ilmu. Macam kita pada pagi ni, majlis ayah ni, majlis ilmu lah ni. Sebab apa? Sebab kita nak tahu amalan kita itu tepat mengikut apa yang diajar kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Sesiapa yang melakukan satu amalan yang tidak bertepatan dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa radd, rejected, tidak diterima oleh Allah Taala. Dia semangat nak puasa tapi puasanya itu tak ikut cara yang dikehendaki dalam hukum syarak. Contohnya puasa makan je, diminum. Maka tak sah puasa dia. Sebab tak kena mengikut hukum syarak. Jadi, contoh yang dirahmati Allah. Itu pertama, aswabuhu. Yang keduanya, akhlasuhu. Akhlasuhu yang paling ikhlas. Kita buat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
Bukan kerana orang. Macam sahabat kita tadi yang kita kata yang mendidik anak autism, dia buat itu semata-mata nak didik, nak lihat anak dia. Didik itu kerana apa? Kerana itu satu tanggungjawab yang diperintahkan oleh Allah. Bukan kerana orang kata apa anak kamu ni, biar anak kamu dan sebagainya. Tak. Bukan kerana manusia. Tetapi ikhlas sungguh-sungguh kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ikhlas itu dia berkaitan dengan hati yang perlu dipolish, polish. Sampailah kita buat sesuatu itu sampai tahap ikhlas, iaitu tahap al-ihsan. Wallahualam. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz yang menjelaskan tentang istilah ahsanu amala itu, ya, lebih baik itu terus menerus adalah satu nilai yang perlu difahami. Apabila kita ingat mati ini dia lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Kalau tidak, mungkin kita merasakan bahawa hidup sama je lah kot, kan, makan minum, dan kalau katakan Tuan Muhammad Adli tadi menceritakan awalnya tu dia kira marah, dia tak puas hati, nakkan anak yang sempurna, tetapi dapat anak begitu, ya Ustaz, ya. Jadi yang bab ikhlas tadi tu, bila marah tu dia ikhlas ke tak ikhlas, dan apa maksud ikhlas bila ada dapat ujian sebegitu. Pasal kita ni masing-masing ada ujian macam-macam. Tapi kalau kita fokuskan kepada Tuan Muhammad Adli sebentar tadi itu, ikhlas tu dekat mana Ustaz sebenarnya yang perlu kita capai? Harapnya nanti kalau kita bincang pada bahagian kedua nanti, ujian lain pula kita boleh tengok, oh rupanya ikhlas ini begini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Maksud ikhlas itu kalau kita lihat ialah apa yang disebut oleh Nabi SAW, an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaklah kamu mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala seolah-olah kamu nampak Allah. Walaupun kamu tak nampak hakikatnya di atas dunia ini, tapi yakin dan percayalah Allah Ta'ala nampak atau melihat kamu. Jadi dalam kita menghadapi ujian ini, kita nak rasa kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita rasa pengawasan Allah terhadap kita. Allah duk tengok kita, Allah duk perhati kita. Jadi bila seumpama itu, kita bila hadapi ujian, susah dan senang dan sebagainya, kita angkat tangan berdoa kepada Allah Ta'ala. Itu tujuannya. Itu nak melahirkan keikhlasan supaya kita selalu mengadu pada Allah. Kita lihat junjungan besar baginda Nabi SAW. Yang mana ketika mana Nabi menyampaikan dakwah, orang Mekah tak nak terima. Nabi pergi Taif. Taif ni tempat sejuk. Kalau siapa-siapa yang pernah pergi Taif, dia tahulah tempat berbukit. Macam kita ni kamera Highland lah. Tapi dia sejuk lagi yang Taif ni. Kan? Kadang saya beberapa kali saya pergi, kadang naik bas tu berkabus. Jadi suasana sejuk ni, kita boleh bayangkan. Orang dia kot sejuk kot kan. Jadi boleh terimalah. Nabi SAW berjalan kaki pergi ke sana, nak sampaikan Islam kepada Taif dengan harapan mereka ni kalau penduduk Mekah kita kata panas, tak mau terima, mereka boleh terima. InsyaAllah. Harap-harap macam tu lah. Nabi sampaikan dakwah pada mereka, kepada golongan Bani Thaqif. Tetapi rupa-rupanya lebih teruk yang Nabi hadapi. Bukan sekat mereka engkar, bukan sekat mereka tak terima. Nabi mendapat lontaran-lontaran batu sampai berdarah mengalir sampai ke kaki Nabi SAW. Waktu itu ujian kata ujian. Ini Nabi ni. Nabi menghadapi ujian yang lebih besar daripada kita. Kita ujian tak sampai tahap macam tu. Kalau kita berjalan orang baling batu. Nayah kita kan. Oi, marah kita kan. Kita kalau bawa kereta pun, kalau orang potong tepi pun, waktu itu dah hangat hati lah kan. Nak tunjuk penumbuk ya. Jadi di sinilah perlunya pengharapan pada Allah. Nabi SAW dalam suasana itu, Nabi SAW mengangkat tangan. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku mengadu padamu ya Allah, betapa lemahnya aku. Jadi di situ keikhlasan Nabi SAW ditunjukkan bagaimana Nabi rujuk kepada Allah. Kalau ikut geram, malaikat tawar kepada Nabi nak angkat gunung Ganan, nak hempak penduduk Taif. Biadab sangat. Kalau ikut geram, kalau kita memang terima, dah. Nabi SAW tak terima, sebaiknya Nabi berdoa kepada Allah. Mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab merasai pengawasan Allah. Allah sentiasa melihat. Segala ujian, segala apa yang berlaku, itu semua adalah satu ketetapan yang Allah bagi pada kita. Untuk apa? Untuk nak lihat siapa di antara kita
ahsanu amala. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Syauqi menjelaskan ya tentang bagaimana maksud ikhlas sebentar tadi, dan Tuan Muhammad Adli bersama dengan anak autism salah satu ujian besar bagi beliau. Apakah lagi bentuk-bentuk ujian lain? Kita akan bincang selepas ini untuk sama-sama kita maknai dunia ini sebagai pentas ujian. Kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله. Kembali kita dalam majlis ayah pada hari ini untuk sama-sama kita membincangkan ayat yang kedua daripada surah Al-Mulk untuk kita manai kehidupan kita sebagai seorang ayah, sebagai pemimpin, dan ibu yang menemankan ayah sebagai pemimpin untuk kita berkongsi bagaimana mendidik seorang anak yang akan menjadi ayah, dan juga menemankan ayah memberikan tausiah ataupun inzar, peringatan agar kita sama-sama dapat masuk syurga sekeluarga. Dan kita sudah pun berbincang pada sesi awal tadi, kita bercakap tentang tajuk dunia pentas ujian. Pengalaman daripada Tuan Muhammad Adli sebentar tadi sebagai satu perkara yang menyayat hati, dan ia adalah satu yang real bagi setiap individu dengan pakej yang berbeza dalam kehidupan untuk kita faham, dan SOP panduan itu sudah pun Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Mari sama-sama kita melihat bagaimana sebenarnya kepada Ustaz Syauqi ujian sebenarnya, ujian yang ada di dalam kehidupan kita ini. Tapi sebelum kita bersama dengan Ustaz Syauqi, kita baca dahulu daripada surah Al-Baqarah ayat 155 sebagai panduan bersama kita pada hari ini. Silakan Ustaz Haji Nik Azizan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sadaqallah. Surah Al-Azim ayat 155 daripada surah Al-Baqarah, surah yang kedua. Dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Ini adalah terjemahan daripada ayat 155 surah Al-Baqarah untuk kita memahami apakah ujian. Mohon pencerahan daripada Ustaz Syauqi dalam sebuah kepimpinan keluarga, ya. Apa maksud daripada ayat ini? Kalau yang ke akhir sekali tu ada buah-buahan tu. Kalau saya tak ada ladang, macam mana nak tahu buah-buahan ke? Beli buah jadi busuk ke? Nak tahu apakah bentuk dan kefahaman yang sebenar ayat 155 ini? Silakan. Baik, terima kasih. Surah Al-Baqarah 155 menyatakan kepada kita tentang bentuk-bentuk ujian. Antara bentuk-bentuk ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita. Dan ujian-ujian ni sebenarnya merupakan satu sunnatullah, satu ketetapan Allah. Hidup ni adalah ujian.
Hidup atas dunia ni memang adalah ujian. Kalau bukan ujian, bukan atas dunia. Nak tak mau ujian, di akhirat esok lah. Di akhirat kau masuk syurga, tak ada ujian lah. Dia akan dapat nikmat secara berpanjangan. Sebaliknya masuk neraka, azab secara berpanjangan. Jadi Allah sebut dalam Quran, وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Kata Allah, kami akan uji kamu. Di sini Allah sebut. Maknanya ujian itu memang satu ketetapan Allah. Sebab Allah menyatakan memang Allah akan uji. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Kalau kita bisyai' ini makna sikit saja. Ujian yang kita hadapi di atas dunia ni sebenarnya bukan banyak. Kadang-kadang kita rasa banyak. Tetapi sebenarnya sangat-sangat sedikit. Bahkan orang yang paling banyak dapat ujian adalah para anbiya alaihimussalatu wassalam. Kalaulah ujian itu merupakan satu benda yang tak baik, sebab tu kita tengok ujian ni benda yang baik, tuan-tuan. Kalau ujian itu benda tak baik, nescaya para anbiya alaihimussalatu wassalam tak akan kena ujian. Sebab bukankah para anbiya itu kekasih Allah? Bukankah para anbiya itu manusia insan yang paling hampir dengan Allah Ta'ala? Tetapi para anbiya, mereka menghadapi lebih banyak ujian dalam kehidupan mereka. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita baca sirah Nabi, betapa banyak ujian yang dihadapi. Maknanya di situ, ujian itu satu lumrah. Satu perkara yang nak menunjukkan Allah sayang kat kita. Sebenarnya Tuan Adli sebut tadilah. Tuan Adli mula-mula dia tak redha. Kan? Bila dia nampak satu ujian, sebab dia tak nampak lagi. Bila dia nampak, itu tanda Allah sayang. Allah nak ajar kehidupan bagaimana. Bukan cakap cari duit atas dunianya, sebab kalau kita cari duit itu lama-lama akan habis. Bila kita mati, duit tak bawa sekali. Tak bawa sekali. Kita akan tinggal semua. Jadi maknanya di situ, apa yang kita bawa? Yang kita bawa amalan kita. Kehidupan yang berdasarkan kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu, Allah uji kita. Bisyai'in. Sedikit saja. Bila sebut syai' ni sikit saja. Minal khawf. Rasa takut, tak aman. Wal-ju', lapar, miskin, tak cukup makan. Wa naqsi minal amwal wal anfus, iaitu kekurangan harta benda. Kadang orang menega, kadang-kadang dia musim COVID mungkin jatuh, itu merupakan satu ujian. Dan juga kehilangan orang yang kita sayang, bukan sekadar sakit tetapi meninggal dunia. Maka semua perkara itu merupakan satu ujian yang Allah bagi. Cumanya apa yang Allah nak sampaikan pada kita? Golongan yang berjaya. Siapa? Wa basyirus sabirin. Berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Kalau kita sambung sekali ayat tu, Allah sebut alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu orang yang sabar ni siapa? Orang yang apabila ditimpa musibah, ujian kepada mereka, mereka akan terus ingat Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, begitulah bentuk-bentuknya Ustaz ya. Ada beberapa perkara tadi yang Ustaz maklumkan, dari segi takut, kemudian dari segi lapar, kemudian dari segi kurang harta, kurang diri kurang diri ni sakit, pening, meninggal orang yang disayangi ya. Wa samarat. Samarat itu Ustaz. Kat sini terjemahannya buah-buahan. Tapi kalau boleh cerita dalam konteks kita sekarang ni apa bendanya tu? Ya, buah-buahan ni juga merujuk kepada tanam-tanaman. Rezeki-rezeki lah, hasil-hasil. Kadang-kadang kita, sebab kita memang berhajat kepada semua perkara itu. Kan? Kepada makanan, kepada minuman. Bila mana kita tak cukup, kadang-kadang benda ni menyebabkan kita rasa gusar, kita rasa sedih. Kita kata, mengapalah aku diuji macam ni, sedangkan orang lain okey pun. Sebenarnya, Ustaz Fazrul ni, kadang-kadang orang melihat bahawa ujian susah itu nampak berat. Sebenarnya, ujian susah lebih senang daripada ujian senang. Dan ujian senang lebih susah daripada ujian susah. Oh ini. Pagi ni. Okey, jelaskan. Ingat yang tu. Ingat yang tu. Ujian susah lebih senang daripada ujian senang. Dan ujian senang lebih susah daripada ujian susah. Itu sebenarnya. Ujian ini bukan sekadar berbentuk musibah, berbentuk kehilangan, kekurangan. Tapi ujian itu juga berbentuk nikmat. Allah bagi nikmat, itu satu ujian. Allah bagi harta yang banyak, anak pinak yang banyak, itu satu ujian. Nak melihat bagaimana tanggungjawab kita melaksanakan ujian tersebut. Dan ujian nikmat ni kadang-kadang lebih susah lagi. Kalau ujian susah, maknanya kita kemiskinan. Kita
Kita buat macam mana? Sabar je lah. Tapi bila Allah bagi macam-macam, waktu tu ada orang yang dia sombong. Dia sombong. Ada satu kes yang pernah saya jumpa. Ada seorang ni dia berzina. Dia berzina. Dia dapat anak. Bila ada yang pergi approach dia bagi taubat apa semua, dia kata, aku ni hidup aku senang. Walaupun aku buat macam ni, apa yang aku nak semua aku dapat. Rezeki aku dapat, bisnes aku makin banyak. Aku nak dapat anak laki-laki. Aku dapat anak lelaki walaupun ini bukan daripada yang sah, tapi aku dapat. Allah bagi kat aku. Nampak tak? Dia dah rasa bahawa kesenangan yang dapat itu menunjukkan tak ada masalah nak buat apa pun. Ini satu ujian yang sangat-sangat besar sebenarnya yang dia tak perasan. Maka dengan sebab itu kalau dia rasa dia dapat nikmat itu betul, bagaimana dengan Firaun? Bagaimana dengan Qarun yang lagi banyak harta dia dapat? Kan? Itu dia, wallah a'lam. Jadi itu adalah panduan ya bagi ayah-ayah yang bertugas di tempat kerja, Ustaz ya. Apabila ada 5 package tadi itu tentang ujian, dia pusing macam mana pun dia jatuh dekat situlah ya. Kadang-kadang kat tempat kerja tu mungkin kena marah tu, akhirnya bimbang ni lepas ni macam mana lagi ni kan, dia punya kualiti kerjanya, ataupun nanti kan kena potong gaji pula tu. Itu dah bab lapar pula tu kan. Ataupun kurang daripada amwal, ataupun diri sendiri rasa alamak macam tak berharga kan. Walaupun sebenarnya selama ni okey je, tapi bila ujian-ujian ini melanda dalam diri seorang ayah ya, ibu-ibu kena bersamalah Ustaz ya, memberi sokongan. Wabasyiris sabirin ini saya lihat ia juga ada kaitan banyak kali di dalam Al-Quran untuk sama-sama memberi semangat kepada ayah-ayah yang bersama pada hari ini. Dan ada satu lagi ayat yang kita nak bekalkan ya pada hari ini daripada surah Al-Kahfi ayat yang ke-6 hingga 8. Kita baca untuk kita sama-sama menjiwai tentang dunia ini sebagai pentas ujian. Kita persilakan bersama dengan Ustaz Haji Ni Azizan. Kena menjiwai Ya. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-6 hingga ke-8 surah Al-Kahfi. Maka janganlah engkau wahai Muhammad mencelakakan dirimu kerana bersedih hati setelah mereka berpaling sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi ini sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya, dan kami benar-benar akan menjadikan muka bumi ini sebagai tanah yang tandus lagi kering. Ini adalah peringatan daripada surah Al-Kahfi kaitan dengan dunia ini, perhiasan yang akan menjadi ujian kepada kita. Jadi di akhir ini mungkin saya terus ingin bersama dengan Ustaz Syauqi ya, dalam masa kita yang terhad Ustaz ya, dah nak habis dah pun hari dah, ini. ya. Tapi kita nak juga pesanan Ustaz 2-3 minit ini kepada ayah ya, kepada ayah yang bertungkus lumus, yang mungkin kadang-kadang dia keliru kan, ujian datang sana sini, kemudian bila dia nak mengadu tu kadang-kadang tak ada tempat mengadu. Dia kalau kementerian tu dia ada kementerian wanita kan, tapi kementerian lelaki tak ada kan. Jadi harapnya mungkinlah ya hari ini dapat sedikit panduan macam mana ayah-ayah ni kalau dia stres sangat kan, dia rasa macam bertubi-tubi
Belum lagi tu daripada anak kan. Betul, belum lagi isteri, ada yang kata bapa mertua, ayah pun bagi sekali kan. Bila nak masuk duit dalam akaun kan, bila nak beli, nak tukar kereta, bila nak beli rumah, macam-macam kan. Jadi ustaz, panduan bagi ayah-ayah yang sekarang dilanda pelbagai cabaran ujian, ada yang menangis keseorangan ya. Dia kalau menangis depan anak tu dia tak nak kan. Dia apa panduan Ustaz boleh kongsikan agar ini menjadi bekalan pada ayah-ayah yang sedang menonton? Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan ayah-ayah di sana. Maksud saya lah, ayah juga, kita semua ayah kan. Memang ayah ni, kita ni mempunyai peranan yang sangat-sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi sebagai ayah, sebagai suami terutamanya, dia kena menjadi seorang pemimpin. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Perkataan ar-rijal itu bukan sekadar menunjuk kepada laki-laki, tapi sifat yang ada kepada seorang laki-laki itu, sifat kepimpinan itu. Jadi di situ, bila mana kita menghadapi masalah, bohonglah kalau tak ada masalah kan. Terutama bila mana kita nak melakukan sesuatu yang terbaik, ahsanu amala ni, sudah tentu ada ujian-ujian. Maka dengan sebab itu, kekuatannya yang pertama, kita kena ada kekuatan hubungan kita dengan Allah. Solat kita kena jaga betul-betul. Kita risau bila mana ada banyak kes yang saya jumpa. Kadang-kadang yang ayah-ayah yang ada masalah ni. Kadang ibu-ibu yang mengadu lah. Ayah ada masalah. Bila kita tanya balik apa masalah, macam-macam masalah lah. Bila kita tanya balik, solat bagaimana? Fail. Memang itu fail. Jadi kalau hubungan kita dengan Allah tidak ada, bagaimana kita nak dapat pertolongan daripada Allah? Sedangkan as-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama, tiang. Ada orang dia puasa alhamdulillah tapi tak solat. Allahu akbar. Jadi macam mana hubungan dengan Allah Taala itu? Jadi kekuatan kita bina bila kita sujud pada Allah, waktu itu kita ada kekuatan. Allah Taala akan bagi kepada kita satu bentuk kekuatan yang kita boleh hadapi masalah. Insya-Allah satu. Yang kedua, jangan lupa berdoa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu merupakan senjata kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada senjata. Kadang-kadang kita tak guna senjata tersebut. Sebagai contoh, sekarang kita berada dalam bulan Ramadan. Ramadan ni, ketika mana kita berpuasa ni, antara saat yang sangat-sangat mustajab doa. Bahkan para sahabat Nabi SAW antara lain sebelum buka puasa. Sebelum buka puasa kita buat apa? Kadang sebelum buka puasa kita duduk tunggu tak sabar nak buka puasa kan. Tanya hidangan siap lagi kan. Duduk tengok kan 5 minit lagi nak tengok tak sabar nak makan kan. Kadang-kadang 5 minit lagi dah berimpun sebelah hidangan dah ni. Sebenarnya antara waktu-waktu nak buka puasa itu waktu yang sangat mustajab doa. Sebab itu antara para sahabat Nabi SAW, mereka itu sebelum waktu-waktu berbuka puasa itu dikumpulkan isteri dan anak-anak, mari ajak sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Yang ketiganya, dalam rumah tangga sebagai contohnya, perlu ada mesyuarat. Kadang-kadang tak ada mesyuarat langsung. Tak ada mesyuarat langsung. Meeting. Kan? Bukan setakat dalam pekerjaan je ada meeting. Dalam rumah tangga kan ada meeting. Meeting nak tengok. Sebagai bos, dalam rumah tangga sebagai contoh, dia nak tengok bagaimana perjalanan rumah tangganya itu. Komplain yang ada dan sebagainya. Muhasabah. Ini penting. Check and balance. Sangat-sangat penting. Kita perlu juga pandangan-pandangan. Walaupun kadang-kadang sebagai ketua ni, kadang kita juga melakukan kesalahan dan kesilapan. Kita juga perlu pada pandangan. Kadang-kadang pandangan anak tu bernas kadang-kadang kan. Maka di situ penting al-musyawarah dalam keluarga itu. Dan tak lupa juga kalau kita nak jadi yang terbaik, kita kena jadikan Nabi SAW sebagai contoh. Nabi kata, khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik pada keluarganya. Dan kata Nabi, aku orang yang paling baik kepada keluarga aku. Jadi, kita menghayati sirah Nabi SAW. Jangan lupa majlis-majlis ilmu. Jangan sibuk macam mana nak cari duit. Jangan lupa untuk duduk dalam majlis ilmu. Untuk cari ilmu. Itu bekalan kita. Macam mana kita nak mengemudi kehidupan kita di dunia. Seterusnya, yang di dunia ni membawa kepada kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana yang kita doa sayulah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Fadil Ustaz Dr. Muhammad Syauqi yang memberi nasihat taujihat yang terakhir sebentar tadi berkaitan dengan solat, doa, mesyuarat dan juga contohi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang individu pemimpin dalam keluarga yang sudah pastinya ingin memimpin masuk keluarga ke syurga bersama-sama insya-Allah. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar nasihat dan pelajaran yang kita dapat pada hari ini boleh menaik taraf lagi kualiti kepimpinan seorang ayah yang bersama pada hari ini, dan mari sama-sama kita berdoa dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Haji Nik Azizan bersama di hari ini. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم طول عمرنا يا الله واصلح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada pagi yang berbahagia ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Dr. Syauqi ya, dan juga Al-Fadil Ustaz Haji Nik Azizan bersama kita pada pagi ini untuk kita memanai dunia pentas ujian, dan insya-Allah inilah yang kita ingin bina dalam masyarakat, ayah-ayah yang kuat berhadapan dengan ujian. Tuan-tuan boleh menyokong dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform untuk kita sama-sama menyumbang idea bersama agar kita sama-sama dapat membina pemimpin masuk syurga sekeluarga. Kita bertemu lagi dalam majlis ayah pada siri akan datang untuk kita sama-sama melihat bagaimana ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah